Salam sejahtera dan salam serak sayang bersama saya Janet Bennett. Kita mulakan berita malam mengenai lawatan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah selama 4 hari di Kuching. Keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong sekitar jam 12.30 hari pada Isnin di lapangan terbang antarabangsa Kuching disambut oleh Isteri Premier Sarawak Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang dan diiringi Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah selaku Menteri Pengiring. Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong memulakan lawatan dengan mencemaduli ke Heritage Technology and Gastronomy Academy Sentec pada 11 petang. Pada sebelah malam, Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong berkenan berangkat tiba ke Sarawak River Cruise untuk program santapan malam. Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri berkenan menyambung lawatan pada Selasa dengan mencemaduli ke persidangan ke-13 Persatuan Wanita Desa Sedunia ACWW kawasan Asia Tenggara dan Timur Jauh di Hotel Grand Margarita sebelum berkenan berangkat ke The Brook Gallery di Fort Margarita di Kuching. Pada sebelah malamnya, Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong meneruskan lawatan dengan mencemaduli ke Hotel Grand Margarita untuk program International Night Dinner. Manakala pada Rabu, Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong mempunyai sesi peribadi sebelum berangkat pulang pada Khamis. Laporan seterusnya, pasukan Dayak Delhi di Drift 2022 telah memulakan misi membawa lebih 1,000 naskah buku ke Sekolah Kebangsaan Lusong Laku di Belaga bagi tujuan menubuhkan perpustakaan. Sebagai tanda sokongan, Business Events Sarawak BES dan Perpustakaan Negeri Sarawak telah menyumbang sebanyak 500 naskah buku, manakala Pertubuhan Wartawan Bebas Kuching Perwarta turut menyumbang 514 naskah buku lagi. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, buku-buku tersebut akan diserahkan kepada Ahli Dewan Undangan Negeri Murum Kennedy Chok Pai Ugon yang akan menyampaikan buku-buku berkenaan kepada pihak sekolah. Let's feel how the Penan school children at SK Lusong Bangku would be feeling when they see all these books, and then I believe that will inspire them to learn and to read more. Sometimes we can understand the rural school, especially if it is very deep in the interior. I don't know whether the books in their libraries will be replenished every year, every there. So I think we do hope that more corporate people, entities would do what Dayak Delhi and the others are doing, contributing more to schools, village, deep in the interior. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis Pelancaran di Drift 2022 yang diadakan di Pejabat Dayak Delhi, Kuching pada Isnin. Program dilaksanakan bermula 4 hingga 13 Julai itu turut disertai TV Sarawak TVS serta Sarawak Multimedia Authority SMA yang bertujuan menyemak liputan internet di sepanjang laluan perjalanan. Manakala dibawa dengan sebanyak RM3,000 grant di bawah peruntukan projek kecil luar bandar MRP telah diluluskan untuk kegunaan Biro Wanita Kampung Setenggang. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Henry Harry Jinep mengumumkan peruntukan tersebut pada Majlis Santai Mesra bersama komuniti yang diadakan di Pusat Aktiviti Biro Wanita Kampung Setenggang di Bauk pada Jumaat. Beliau memberitahu grant tersebut bagi membolehkan biro berkenaan melaksanakan sebarang aktiviti tahunan. Dalam perkembangan lain, Ahli Dewan Undangan Negeri Tasik Biru itu menggesa pihak Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK agar membuat permohonan kepada kerajaan berhubung tuntutan mereka ke atas tanah Bung Proka supaya dimohon sebagai tanah komuniti di bawah Seksyen 16. Katanya permohonan itu tidak akan menghadapi masalah sekiranya dijelaskan dan beliau sebagai wakil dalam kerajaan akan cuba membantu mempercepatkan proses permohonan tersebut. Datuk Henry turut menyarankan kepada penduduk tempatan agar memohon grant peruntukan daripada unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR untuk menaik taraf Gereja Saint Teresa Avila. Kepergabangan di Bintango, sistem perhubungan jalan raya sangat penting untuk mengangkat potensi kawasan Nangga Bangkit Sungai Sian hingga ke Muara Bunut di Bintango sebagai kawasan pertanian. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Semob Datuk Abdullah Saidol, terdapat lebih kurang 400 ekar kawasan di situ dikenal pasti sebagai kawasan untuk tanaman komersial. Sehubungan itu, beliau berharap kerajaan negeri dapat meluluskan permohonan pembinaan 2 buah jalan raya di kawasan tersebut bagi merancangkan sektor pertanian di situ.
Jadi adalah menjadi harapan kita supaya pada suatu hari nanti kawasan ini dapat dihubungi dengan jalan raya, kerana kawasan ini telah dikenal pasti antara kawasan yang berpotensi untuk menjadi pusat bekalan makanan, dan telah dikenal pasti lebih kurang dalam 400 ekar di kawasan ini telah diearmark untuk kawasan pelbagai tanaman komersial. Dan juga untuk makluman, kita telah masih menunggu permohonan kami untuk mendapatkan satu jalan yang menghubung ke 6 rumah panjang di Nangah Bangkit yang bernilai 35 juta, iaitu sebuah jalan lebih kurang dalam 8 hingga 10 kilometer, dan satu lagi jalan di ke arah Kampung Selemas yang akan menghubungkan kawasan ini terus ke simpang antara Jalan Sibu ke Tanjung Manis yang panjangnya lebih kurang dalam 5 kilometer. Dan JKR telah membuat penilaian anggaran kosnya lebih kurang dalam 45 juta. Dato' Abdullah berkata demikian kepada media ketika ditemui selepas menghadiri Majlis Ngiling Bidai tahun 2022 di Rumah Jawi Nangah Bangkit, Sungai Selidap, Rumah James Berandah Muara Bunut dan Dewan Serbaguna Sungai Sian Bintango pada Ahad. Beliau yang juga Timbalan Menteri Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS turut berharap kawasan itu dilengkapi dengan sistem perkhidmatan internet yang baik untuk memudahkan pembelajaran pelajar. Satu perkara lagi yang menjadi keluhan dan keresahan masyarakat kawasan ini ialah sistem internet yang di kawasan-kawasan tertentu masih lemah, dan saya telah ketua-ketua masyarakat di sini telah memohon kepada saya untuk diadakan dipasang wifi di kawasan ini, kerana kawasan ini ada 3 buah sekolah sebenarnya. Jadi internet ini juga penting untuk masyarakat di sini, terutama sekali budak-budak sekolah. Dan keputusan pelajar daripada kawasan ini dalam peperiksaan SPM yang lepas juga baik keseluruhannya. Kita ada hari ini telah menyampaikan lebih kurang dalam 3 pelajar daripada kawasan ini yang telah mendapat keputusan lebih daripada 6A. Jadi saya rasa masyarakat di sini penting, ibu bapa sini juga penting pelajaran, dan tapi dalam masa sama juga mereka inginkan pembangunan fizikal, terutama sekali sistem internet yang baik. Sementara itu, Ahli Parlimen Tanjung Manis East Senior Yusof Abdul Wahab berkata sokongan masyarakat di Sungai Sian Bintango kepada gabungan parti Sarawak GPS pada pilihan raya negeri PRN Sarawak ke-12 yang lepas amat penting dalam memastikan pembangunan negeri dapat diteruskan dengan lancar di bawah pucuk pimpinan Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zaharitun atau Abang Openg. Katanya mandat diberikan kepada PRN 12 itu membuktikan masyarakat memahami aspirasi dan matlamat perjuangan GPS yang mengutamakan pembangunan. Tambahnya, pelaksanaan projek daripada Kerajaan Persekutuan juga amat penting seperti pembinaan Jalan Raya Pen Borneo. Jelajah program gawai untuk Dun Semob diadakan di 12 destinasi selama 4 hari melibatkan masyarakat dari 50 buah rumah panjang. Dalam setiap majlis tersebut, Dato' Abdullah telah menyampaikan sumbangan kepada 50 jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung rumah panjang yang melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah RM84,100. Sementara itu, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sepauh telah mengadakan mesyuarat tahunan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG bertempat di Dewan Sinaran SMK Sepauh pada Sabtu. Ia telah dirasmikan Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak Dr. Richard Rapu bagi mewakili Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugat Bas. Dalam program sama, Dr. Richard turut melancarkan program pelibatan ibu bapa, komuniti dan swasta PIBKS dan pelancaran tabung pendidikan SMK Sepauh. Beliau turut menyerahkan cek berjumlah RM50,000 sumbangan Dato' Ahmad Douglas kepada pihak PIBG SMK Sepauh. Terdahulu, Dr. Richard berkesempatan meninjau beberapa gerai pameran yang diadakan di pekarangan Dewan. Antara agensi yang terlibat ialah Yayasan Sarawak Yahoo School of Skills, Politeknik Metro Betong, Kolej Komuniti Betong, Bank Simpanan Nasional, Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Saribas, Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Betong, Tabung Baitumal, ICATS University College, Sarawak Skills dan Merike. Dalam perkembangan berkaitan, warga pendidik di Kapit diseru agar memanfaatkan media sosial dengan baik dan secara profesional untuk kebaikan. Menurut Ahli Parlimen Kapit, Datuk Seri Alexander Natalinggi, ini kerana bahagian itu sudah mempunyai perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi, unify dan sekaligus bakal meningkatkan kelajuan internet di kawasan itu.
Beliau juga memohon warga pendidik agar berganding bahu dengannya sebagai ahli parlimen dan Adun Katibas Lidam Asan untuk membangunkan daerah Song. Datuk Seri Alexander berkata demikian pada sambutan perayaan Hari Guru 2022 dan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2021 di Balai Raya Song pada Sabtu. Berkata lanjut, Datuk Seri Alexander yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia turut mengucapkan tahniah atas kejayaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Song mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM tahun lepas. Katanya kejayaan ini hasil usaha para guru yang tidak pernah berputus asa dan sentiasa mencari inisiatif untuk mendidik anak murid di daerah itu. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta, salam UKAS.